Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habibi ya malana. Ya habibi ya malana. Ya habibi ya malana. Okay guys, hello, Assalamualaikum. Nama aku Faiz Ibrahim dan terima kasih kerana macam menonton video aku lagi pada hari ini. So hari ni aku macam ala-ala macam Arab dan Thailand sikit. Sawadikap, pisai malaitai, tak malaitai, caca malaitai, tak kelakar Aku rasa kan, aku buat video ni perangai aku makin buruk kot. Perangai aku macam buruk PL. So macam ramai gila orang tengok perangai aku yang macam haram ni lah. So aku harap korang boleh terima aku lah. Sebab perangai aku memang kat rumah macam ni. Aku dengan aku pakai kain semayang, kain plekat macam ni. So aku harap semua orang boleh terima aku lah. Sebab kalau korang tak terima aku, siapa lagi nak terima diri aku? Siapa lagi nak terima aku? Okay, baru-baru ni ramai orang yang DM aku dekat aku punya Instagram tau. Instagram ke? Aku tak ingat lah. Aku usually kalau aku baca kadang-kadang aku macam ingat kat mana. Waktu aku lupa tau. So orang DM aku lah kat Twitter ke Instagram lah. Aku lupa lah. Tak kisahlah, lantak pi lah kan. So ramai orang yang cakap dia break sebab usually pasangan zaman sekarang ni dia banyak ke arah macam LDR tau. Okay, LDR ni apa benda? So LDR tu apa benda guys? Ramai orang akan macam confused lah. Orang ingat macam Faiz, LDR tu yang macam kita tengok kat telefon kita tu kan, yang macam ada 3G atau LDR. Dek, jangan jadi bangang sangat dek. Itu bukan LDR dek, itu LTE, itu 4G dek. Adik yang kali belajar dulu kan. Bangang tu bukan yang macam kasar. Dia macam bangang ni macam dia lebih baik sikit lah. Ramai orang ingat kasar, tapi bangang ni actually okey je. Dia yang kasar adalah bangau. Kalau aku macam cakap, kau dia bangau, tu kasar. Kalau bangang ni dia ngang syose tu ranusuki dora. Apa benda intro macam tai gila tu. Tak kisahlah, I don't give a shit about semua tu. So hari ni sebabkan ramai orang macam baru-baru ni macam ramai gila orang break sebab LDR. So sebagai orang yang macam banyak kali gagal dalam LDR, okay, before that LDR tu adalah long distance relationship, okay, bukan LTE and all that. Long distance relationship maksudnya hubungan jarak jauh ataupun percintaan jarak jauh lah, something like that lah. So hari ni aku akan share sikit dengan korang 5 tips untuk berjaya dalam long distance relationship ataupun LDR, oh yeah. So kalau korang dah tengok video ni tapi korang masih gagal juga dalam hubungan korang, sama ada dua je sebab dia. Sama ada first, korang tak amalkan apa yang aku cakap. Kedua, pasangan korang tu haram. So selamat menonton. So let's go, kita pergi ke point yang pertama. Okay, so tips pertama untuk berjaya dalam long distance relationship ni ataupun LDR ni senang je guys. First kali adalah korang kena contact. Walaupun sesibuk macam mana pun, setiap hari tu korang kena contact juga. Okay, contact. Tahu tak contact? Maksudnya hubungilah. Maksudnya walaupun kau sibuk macam mana pun, kau tetap kena hubungi dia pada waktu pagi ataupun malam. Ataupun kalau sibuk macam mana pun, mesti kena inform dia ataupun macam kena berkomunikasi lah. Jangan biarkan macam seminggu diam ataupun 2-3 hari diam. Sebab kau kena faham, dalam hubungan ni ada dua orang tau. Ada dua hati yang perlu dijaga. So walau sibuk macam mana pun kau still kena bagi sedikit masa kau dan effort kau untuk tanya pasangan kau ni, awak okey tak? Saya sibuk sikit tau sekarang ni, tapi saya harap awak boleh faham dengan keadaan saya, dan saya harap awak tak lupa yang saya ni memang cintakan awak, cuma saya ni sibuk sikit je, dan bila saya ada masa nanti saya akan contact awak balik dan kita akan boleh jumpa and all that. Okey, faham tak? Maksudnya korang kena hubungi walau sesibuk macam mana pun, still kena hubungi. Kalau pasangan korang kan dalam hubungan LDR ni dia macam tak contact dan macam diamkan diri, percayalah yang hubungan tu memang dalam on the way nak hancur. Sebabnya senang je, kalau korang ni dalam hubungan tapi komunikasi out, maksudnya memang hubungan tu memang tak akan ke mana-mana dan akan lebih kecenderung ke arah ke laut lah. So korang kena apa-apa pun kena berkomunikasi, dan walau sibuk macam mana pun korang kena ada still masa korang untuk dia, dan korang kena inform dia, dan korang kena ingatkan dia yang korang sayangkan dia dan korang selalu ingatkan dia. Cuma korang busy sikit je, dan lepas dah habis busy tu korang akan contact dia balik. Faham tak? Jangan biasakan pasangan korang tu tidak dihubungi, sebab bila korang buat macam tu, korang telah mendidik dia untuk hidup tanpa korang. So hati-hati, okay? Itu yang hubungan cepat rosak dan cepat macam gaduh-gaduh tu. Alright, so tips kedua yang paling korang kena amalkan adalah jauhkan diri daripada pengkhianat dan penghasut. Okay, first of all, dalam dunia ni syaitan memang banyak guys, tapi syaitan-syaitan di sekeliling korang yang kaki penghasut tu lagi banyak. Okay, korang kena pay attention, terutamanya dekat korang punya ahli keluarga korang ataupun korang punya yang terdekat lah, macam ahli keluarga, macam kawan-kawan, lah, usually kawan-kawan, and then macam roommate ke ataupun housemate ke ataupun rakan sekerja ke. Korang kena tengok dengan siapa korang berkawan, sebab sometimes
ada manusia ni, dia memang akan jenis macam kaki penghasut tau. Macam kau kena faham, nasihat yang dia bagi tu tak valid tau untuk engkau dengan dia. Sebab dalam hubungan tu, yang melalui hubungan tu adalah engkau dengan dia. Faham tak? So contoh boyfriend kau ni tak bagi kau keluar malam, contoh lah. And then housemate kau ni ataupun kawan kau akan cakap, kenapa dia tak bagi kau keluar malam dia pun siapa je bla bla bla. Kau kena faham tak? Sebab before this okay, tapi bila ada hasutan daripada orang lain, benda tu akan menjadikan hubungan korang tu macam bergoyang tau. Faham tak? Maksudnya korang kena pay attention dengan kawan-kawan sekeliling ataupun orang terdekat yang kaki menghasut dan kaki nak merosakkan hubungan korang lah. Sebab korang kena faham, kadang-kadang orang yang busuk hati ni bukan orang luar guys, tapi orang yang dekat dengan kita dan orang yang rasa macam dia kenal korang dan dia rasa macam dia nak korang slowly mengikut rentak dia. Faham tak? So korang kena hati-hati dengan penghasut ni. Sebab dalam hubungan ni yang melalui korang dua orang. So apa-apa hal pun korang kena bincang dua orang dan jangan libatkan orang ketiga selagi benda tu tak betul-betul kritikal lah. Macam kalau pasangan korang tu dah melampau sangat, melempang korang ke, penumbuk ke, tu dah melampau sangat lah. Tapi kalau setakat gaduh kecil-kecil tu, just settle berdua dan jangan dengar kata-kata orang ketiga lah. Sebab secara jujurnya hubungan aku dulu banyak rosak sebab orang ketiga. Sebab orang ketiga ni hare tau. Kawan-kawan ex aku kan, aku tak tahulah, mungkin macam mula-mula okey, tapi bila dah berkawan, dah masuk universiti kan, dah berkawan dengan orang lain, dia macam jadi macam lain sikit, ada kaki penghasut banyak gila. Dan tiba-tiba I'm the bad guy, dan tiba-tiba macam before this benda tu okey je. Maksudnya macam apa yang aku nasihat dia boleh dengar ya, tapi bila dah berkawan dengan orang-orang yang macam yang lain sikit kan, benda tu macam jadi bercampur bau and then bergaduh dan aku rasa macam dah tak kenal dia siapa. So aku macam okay fine, kau nak bebas sangat, pergi mampui. Dan Alhamdulillah hidup aku lebih bahagia lepas tu. Okay, so poin ketiga aku rasa ada yang tak setuju Poin ketiga ni adalah korang kena jadi transparent dan sentiasa kena berterus terang. Faham tak? Maksud aku bertransparent ni adalah korang kena sentiasa macam menghilangkan rasa was-was pasangan korang dekat korang. Aku tak tahulah korang macam mana, sebab usually ada orang macam rasa benda ni privacy. Tapi bagi aku ni jenis suka yang bercerita semua benda dengan pasangan aku. Sebab aku rasa tak perlu ada rahsia pun antara kita. Sebab aku rasa macam you are part of me, so aku akan bagi tahu kau rahsia aku. Macam aku tak kisah nak tahu, macam kau nak tahu aku pergi mana, aku pergi dengan siapa, aku memang terus terang. Walaupun kau tak minta aku hantar gambar dan bukti pun, aku akan ambil gambar macam, sayang saya dekat sini ni, so awak tak perlu risau bla bla bla. Aku jadi macam tu sebab aku mungkin jadi family guy sikit. Sebab aku rasa macam aku suka bila aku masukkan pasangan aku tu dalam part of my life. So aku rasa macam aku tak nak pasangan aku ni rasa macam ragu-ragu, dia rasa macam tak selesa dan dia rasa macam ada something wrong somewhere. So aku ni jenis macam kalau aku nak pergi mana-mana ke ataupun aku ada macam ada hal sikit ke, aku akan memang akan terus cakap dengan dia dan inform dia secara awal supaya dia tak ada rasa was-was dan ragu-ragu. Sebab sebenarnya pergaduhan ni bermula dengan benda-benda kecil macam ni. So kalau daripada awal kau macam cantas benda tu, benda ni takkan jadi pergaduhan dan tak ada isu. So apa-apa hal pun korang kena transparent dan korang kena macam berterus terang dan jujur dengan pasangan korang. Kalau selagi korang rasa macam ni privacy lah, ni privacy lah, ni privacy lah, to me is that itu adalah macam bullshit tau. Sebab kau nak hidup dalam hubungan, maksudnya kau nak jadikan dia sebagai pasangan kau. Dia pun berhak tahu dengan siapa kau pergi, dengan siapa kau keluar, mana keadaan kau sihat tak sihat. Maksudnya dia berhak juga tahu sebab dia akan jadi pasangan kau, dia akan jaga kau dan dia akan duduk serumah dengan kau. So aku rasa dalam isu privacy ni bukan jadi isu. Sebab usually pada pendapat aku lah, bila kau hubungan berdua ni, privacy tu memang ada lah, tapi untuk benda-benda basic ni tak perlulah kau privacy sangat. Sebab benda ni adalah untuk kau punya akar penguat hubungan kau. Kalau kau tak boleh nak berterus terang dan selesa dan hidup dalam keadaan berdua, maksudnya kau tak bersedia lagi untuk dalam hubungan. So apa yang aku boleh share dengan korang adalah transparent dan korang kena jujur dan kena bincang dan kena cakap lah apa-apa benda yang korang buat untuk mengelakkan pergaduhan dan salah faham dan seterusnya mewujudkan hubungan yang harmoni. Dan bila korang macam selalu inform dan macam bagi tahu kat dia kan, dia akan lebih terharu dan dia akan rasa macam kau ni macam hargai dia dan dia akan rasa yang macam kau ni hormat dia. Tak guna berada dalam hubungan kalau korang macam tak transparent dan korang sentiasa nak berahsia. Itu bukan hubungan, itu hubung kait. Tak kelakar kan? Okay, so yang keempat adalah korang kena tahu yang pasangan korang tu dia bukan hak milik korang sahaja. Sebab ramai orang tersilap sebenarnya. Korang ingat kalau macam korang dah bercinta dengan seseorang, dia tu akan jadi korang punya milik seorang. No, actually korang kena faham yang pasangan korang tu dia ada life dia, dia ada keluarga dia, dia ada cita-cita dia, dia ada impian dia. Masalah sekarang ni adalah ramai antara kita ni, bila kita dalam hubungan, kita cuba nak conquer pasangan kita 100%. Cannot. Sebab dia pun manusia, dia pun ada impian, dia pun ada cara hidup dia dan dia pun ada rasa macam ada benda yang boleh buat dia happy. So kau jangan terlampau kontrol dia. Instead of kau terlampau mengongkong dan cuba nak jadikan dia hak milik kau sepenuhnya, kau sepatutnya kena support
support dia dan kau kena macam bertimbang rasa dan kau kena bertolak ansur lebih dengan dia. Manusia ni, the more kau kongkong dia, the more dia akan semakin macam rasa rimas tau. Tapi kalau kau macam ada kat sisi dia dan kau support apa yang dia buat dan kau macam sokong apa yang dia buat, samalah kan. Maksudnya apa-apa yang dia buat tu kau akan bagi galakan and all that, dan kena hormat juga macam dia punya masa dia dengan family dia, ataupun sometimes nak keluar kawan-kawan dia. It's okay. Dia bukan milik kau seorang saja. Dia pun ada kawan-kawan dia pun ada life dia. So kau kena bagi dia untuk hidup juga dalam hidup dia. Faham tak? Jangan terlampau nak macam menyaksikan dia dengan kau je. Dia akan bosan dan dia akan penat. Sebab lelaki ni ataupun perempuan ni, dia perlukan masa dia sendiri tau. Maksudnya life dia sendiri. Sekali tu biarkanlah dia buat apa yang dia nak dan support pasangan kau. Ingat, pasangan kau tu bukan hak milik kau seorang saja, dan percayalah bila kau support dia, dia sendiri akan datang dekat kau dan akan cakap, I'm yours baby, I'm yours, take me, thank you sebab selalu support saya. Macam tu lah, kau kena ingat benda tu, okay? Okay, so point yang kelima adalah jauh tak bermakna dia tak sayang. Faham tak? Usually aku adalah berapa ex aku before this. Aku berapa ex? Banyak gila. Aku adalah macam kawan aku lah, nama Hafiz kan. Dia ada ex, berapa ex dia sebelum ni. Ex dia selalu cakap yang Hafiz ni macam tak care dan tak sayangkan dia lah sebab jauh kan. Sometimes bila ex dia ni perlukan something, dia harapkan yang Hafiz ni akan datang for dia tau. Faham tak? Tanpa dia tahu, Hafiz ni pun ada dia punya masalah dia sendiri. Ada dia punya kengkangan, okey, bukan kangkangan. Kangkangan tu macam kalau kau nak beranak kau kena kangkang lah. Tak kelakar. Kengkangan tu macam ada dia punya cabaran dia, dan Hafiz semua ada life dia yang membuatkan dia tak boleh pergi ke sana sini dengan mudah. Dan itu yang aku cakap, jauh tak bermakna tak sayang. Sometimes setiap orang ni ada masalah masing-masing, dan instead of kau rasa macam kenapalah dia tak selalu ada untuk aku, kau kena juga faham yang kenapa dia tak ada untuk kau. Faham tak? Maksudnya kenapa dia tak boleh datang, ataupun kenapa dia macam susah nak datang, ataupun kenapa dia ada masalah. Mungkin dia ada masalah duit, masa, ataupun dia ada masalah keluarga kan, all that. So cuba kena faham benda tu. But sometimes aku tahu LDR ni kan, bila kau ada masalah, kau nak pasangan kau ada untuk kau, tapi kau kena faham pasangan kau tu pun ada dia punya masalah dia sendiri, dan jangan macam pentingkan diri sangat lah, sebab setiap orang ada masalah masing-masing, dan dia pun kalau boleh dia nak akan ada untuk kau juga, tapi sebabkan dia ada masalah lain dan ada macam kekangan lain, so kau kena cuba faham kenapa dia tak boleh pergi, tapi dia still boleh macam WhatsApp kau ataupun kontak kau berjauh. It's okay. Cuma sometimes kau kena faham lah, macam sometimes tak ada untuk kau pada ketika itu sebab jauh, bukan bermakna dia tak sayang kau. Faham tak? Tapi yang kawan aku Hafiz tu kan, kalau dia macam ada masa, memang dia akan datang dan dia akan pergi terus lah. Tapi sometimes bila Hafiz yang terlalu sangat macam selalu datang, selalu sangat hadir, tapi bila Hafiz tak dapat datang, ex dia tu akan fokus pada kenapa tak dapat datang instead of berapa kali pernah datang sebelum ni. Faham tak? So kau kena faham benda tu. Aku faham nak romantik, nak rasa dihargai itu okey, tapi kena matang lah. Kau kena faham dalam hubungan ni kau kena ada saling tolak ansur, dan tak dapat datang tak bermakna dia tak sayang. Sometimes dia sayang, tapi sometimes dia pun ada dia punya masalah dia ada masalah dia, dan ada dia punya cabaran dia. So kau kena faham dan rasa yang kau kena support dia juga, okey? Kena tolak ansur juga, okey? So, kesimpulan dia adalah LDR ni akan membuktikan cinta kau tu sebenarnya kuat ataupun tidak, dan cinta kau tu sebenarnya untuk apa. Percayalah, kalau kau berjaya dan sabar dalam hubungan LDR kau sekarang, insya-Allah benda tu akan menjadikan kau makin matang, dan hubungan kau akan lebih harmoni dan lebih ada trust dan lebih sayang pada masa akan datang lah. Maksudnya kau memang akan kekal dan setia dengan pasangan kau sampai bila-bila lah. Sebab LDR ni dia menguji kau punya kepercayaan, menguji kau punya kesabaran, menguji kau punya ketabahan, kematangan, semua benda dia akan uji. Dan bila kau boleh survive LDR ni, kau berdua boleh survive everything. So apa-apa hal pun aku doa yang terbaik untuk korang. Aku faham bukan mudah LDR ni, tapi percayalah dalam life ni, kalau macam dua orang tu dia decide untuk ada for each other dan betul-betul cintakan each other, dan cinta dia tu kerana Allah SWT, memang Allah akan macam bantu hubungan kau. Ingat, yang menjadikan pasangan kau tu setia bukan pasangan kau tau, ataupun apa usaha yang kau buat, bukan. Yang menjadikan pasangan kau setia dan baik dan sentiasa sayangkan kau tu adalah Allah SWT. So apa-apa hal pun sentiasa macam berdoa dekat Allah supaya Allah jaga pasangan kau, dan insya-Allah Allah akan bantu. Sebab ingat ni guys, hati manusia ni Allah yang jaga. So aku dah lah pakai ni kan, lepas tu macam ya habibi ya malana ya habibi. So ingatlah yang hati manusia ni Allah jaga, dan apa-apa hal pun kau kena berdoa, berzikir dan sentiasa agungkan Allah. Okay? Sebab bila kau jaga hubungan kau dengan Allah, Allah akan jaga hubungan kau dengan manusia lain, dan insya-Allah kau akan bahagia di dunia dan di akhirat. So terima kasih kerana menonton video aku pada kali ni, dan kalau korang macam dah diambang-ambang toksik dalam LDR tu, break je lah. Buat apa sih gaduh-gaduh, dua-dua tak matang, break je lah. Tapi kalau kau rasa macam pasangan kau tu baik, berbaikilah. So apa-apa hal aku doakan terbaik untuk semua orang, dan majulah LDR untuk negara. Assalamualaikum ya habibi ya malana ya habibi ya lunwai.
Aku sebut Nurain kan awet aku jealous pula. Perempuan kan tak boleh kita sebut nama perempuan lain. Just kidding. Aku macam cek pasal. So terima kasih kerana menonton video aku pada kali ni. Aku Faiz Ibrahim. Peace y'all.